Saudara, terima kasih kerana terus bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Kita sedang berbicara tentang tajuk Division Al-Fatih bersama dengan dua orang ahli panel yang tidak asing lagi kepada kita pada malam ini. Ya, forum kita dianjurkan oleh Tentera Darat dan Bank Muamalat Malaysia berhad dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, kita sambung balik tajuk kita kaitan dengan Division Al-Fatih dan kaitannya dengan generasi Y yang ingin kita corak pada masa akan datang. Ustaz Major Daud, bila kita sebut soal generasi Y ini, sebab umur dia dalam lingkungan 20-an, ini amat penting, tenaga dia kuat dan sebagainya. Kalau dia boleh gunakan sepenuhnya dengan melakukan amalan kebaikan, saya rasa negara kita akan terus berjaya. Tetapi kalau di kalangan kita duk main aja, ya, kerjanya duk nyanyi aja, berhibur saja, lupa tentang tanggungjawab ini menimbulkan masalah kepada kita. Dan kita tengok Al-Fatih tak 21 tahun, sembahyang fardunya tak pernah tinggal. Begitu dengan sembahyang sunatnya. Ini yang kita nak terapkan. Nak tanya kepada yang ada depan saya ini, generasi Y, sembahyang cukup ke tidak? Dah. Kan main lagi kuat bunyinya. Alhamdulillah. Ini yang membanjiri dataran kita ni ribuan, Ustaz. Semangat Al-Fatih itu ada. Kalau boleh tak, kenapa? Perkara ini, soal-soal spiritual ini penting. Selain daripada kita memperkatakan soal fizikal mereka yang mantap, Ustaz. Silakan. Terima kasih pengusi. Saya cuba nak menyurut kembali apa yang pengusi kata tadi, bagaimana sifat perwatakan Muhammad Al-Fatih. Ketika mana dia berjaya melawan kota Konstantinopel, sampai masanya pada hari Jumaat, timbul persoalan di kawasan baru, tanah jajahan baru yang berjaya ditembusi sedangkan ratusan tahun dahulu gagal ditakluki. Pada ketika itu solat Jumaat kena diutamakan, kena didirikan. Maka timbul persoalan, siapakah yang layak menjadi imam? Untuk baca khutbah tak ada masalah, pegawai kadet saya boleh jadi membaca khutbah. Betul dia. Tetapi untuk jadi imam macam mana? 150,000 orang bersama dia seorang, 150,000 satu orang. Jadi bagi memberi peluang kepada tentera-tenteranya, sebab Sultan Muhammad Al-Fatih seorang yang tawadhu, wara. Kenapa boleh jadi begitu? Hubungan dengan Allah Ta'ala begitu rapat. Kita lihat bagaimana kata-kata Aun bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan bahawa aku ingin nasihatkan kepada kamu 3 perkara. Yang pertama ialah, kalau kamu cari akhirat, dunia akan merangkak cari kamu. Yang kedua, kalau hati kamu ikhlas, zahir kamu orang pandang lurus dan betul. Dan yang ketiga, kalau kamu rapat dengan Allah Ta'ala, Allah akan merapatkan hubungan makhluk kepada kamu. Jadi ini sifat Muhammad Al-Fatih, merendah diri, bertanya, siapakah yang mampu menjadi imam? Sedangkan tentera-tentera yang 150,000 orang tak berani nak bersuara, kerana raja mereka, sultan yang terbaik. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih terpaksa buat, dikatakan kalau kita panggil sekarang Akademi Fantasia lah. Tapi kita bukan nak sebut tu, kita nak sebut bagaimana toleransinya, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menawarkan kepada semua orang untuk berdiri. Semua orang untuk berdiri, tapi yang dalam stadium ni jangan berdirilah, cerita je. Jadi dia kata semua berdiri, sebab aku nak tanya ni, siapa yang layak jadi imam? Maka dia persoalkan, siapa di kalangan kamu ini sejak usia balik sampailah ke hari ini yang meninggalkan solat fardu 5 waktu walaupun sekali, sila duduk. Tetapi menakjubkan, semua orang berdiri. 150,000 orang yang hadir meruntuhkan tembok Konstantinopel sejak usia balik sampai ketika mereka menawan kota tersebut, belum pernah meninggalkan solat fardu walau 1 waktu. Kita boleh bayangkan kehebatan, kekuatan yang Allah beri. Hubungan mereka dengan Allah Ta'ala begitu rapat. Oleh kerana itu, tidak mustahil dan memang dialu-alukan Allah akan menjaga mereka, Allah akan membantu mereka. Kemudian tanya lagi, siapakah di kalangan kamu yang meninggalkan salat sunat rawatib?
Daripada usia balik sampai hari ini, yang pernah meninggalkan walau sekali, sila duduk. Ramai juga yang duduk, tapi ramai juga yang berdiri. Nak jadi imam seorang, takkan 20,000 jadi imam. Jadi ditawarkan lagi pula. Oleh kerana jumlah kita ni masih ramai, jawatan imam hanya satu, jawatan panglima hanya satu, jawatan pemimpin atasan cuma satu, maka aku bertanya kepada kamu satu soalan yang terakhir. Adakah di kalangan kamu yang masih lagi berdiri? Mana siapa-siapa yang telah meninggalkan solat sunat tahajud daripada usia balik sampai hari ini, walaupun sekali, sila duduk. Keseluruhan duduk, kecuali baginda seorang yang masih berdiri. Jadi kita bayangkan, betul Rasul kata, yang boleh menyelawan kota Konstantinopel raja yang terbaik, membawa angkatan tentera yang terbaik. Angkatan tentera yang terbaik yang Rasul masuk ke angkatan tentera, anggota tentera, pegawai tentera yang tidak meninggalkan solat fardu walau satu waktu. Baru Allah mampu tolong, baru Allah nak tolong. Kita betul-betul berhajat betul-betul pada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Meja Daud. Saya kenapa sambil Ustaz cakap ni, saya tengok Facebook ni, kiriman saat demi saat masuk Ustaz. Tak sempat saya nak baca je. Cuma saya tertarik satu sebelum baca yang lain. Dia suruh Ustaz Hazim menyanyi sikit. Ustaz, sebelum Ustaz menyanyi saya nak sebut sikit Ustaz. Ustaz ada lagunya Ustaz, bagi tangan tentera dia. Kejap Ustaz. Ni. Saya nak sebutkan, kita ada generasi Y, ini yang depan kita ini. Kemudian kita ada generasi X, kita ada generasi baby boomer di atas pentas itu. Seolah-olah ini dia ada gap antara Y, X dengan baby boomer. Generasi Y lahir pada zaman IT, zaman sekarang ni lah, ya, yang cakap pun sudah lain, semua wacaya sama murah. Bahasanya berlainan dan sebagainya. Generasi baby boomer dia mana tahu benda-benda macam itu. Ya, nak ikut cara generasi Y ni tak apa nak pergi. Kadang-kadang ini yang berlaku, ada gap, ada macam ada susah sikit kita nak merapatkan jurang ini, Ustaz. Tak kata mengganggu saja tu. Jadi macam mana Ustaz supaya jurang ini dapat kita rapatkan dan kita dapat mempergunakan ketiga-tiga generasi ini Ustaz, supaya mereka menjadi orang hebat. Ustaz Kadir, Ustaz nyanyi lagu Ustaz. Terima kasih doktor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, soalan yang doktor berikan kepada saya adalah soalan yang tuan-tuan boleh lihat jawapannya. Di hadapan tuan-tuan ini ialah tentera darat. Di hadapan kita ialah bank muamalat. Di hadapan kita ialah JAKIM. Di hadapannya ialah RTM. Bila keempat-empat ini bergabung, hasilnya apa? Seluruh Malaysia, seluruh dunia sekarang ini dapat menyaksikan kehebatan kita. Maknanya tuan-tuan, kerjasama yang kena ada. Bank, apa kena mengena bank dengan tentera? Tetapi apabila bank muamalat bekerjasama dengan tentera, hasilnya menakjubkan. Dicampur dengan RTM, dicampur dengan JAKIM, kehebatannya begitu. Begitulah yang ada pada generasi-generasi ini. Sama ada generasi yang muda, generasi yang tua, generasi yang pertengahan. Yang naknya ialah kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Ini tidak. Yang tua kutuk yang muda, yang muda kutuk yang tua. Bro. Bila masing-masing kutuk mengutuk macam mana tuan-tuan? Sedangkan generasi lama penuh dengan pengalaman. Generasi muda penuh dengan azam, semangat dan kekuatan tenaga. Apabila kedua-duanya bergabung, menghasilkan yang terbaik. Kita membicarakan tentang Muhammad Al-Fatih. Minta maaf. Kita membicarakan tentang Muhammad Al-Fatih. Dia diangkat menjadi khalifah pada usia 19 tahun. Bapak dia pencin, padahal bapak dia masih muda. 19 tahun dia jadi khalifah, dia terima tanggungjawab. Apabila bapak dia bekas sultan, bekas khalifah, anak dia Sultan Muhammad Al-Fatih berjumpa dengan bapak dia. Wahai ayahanda, kalau ayahanda merasakan ayahanda masih khalifah, maka ayahanda wajib turun pergi berperang. Kalau sekarang ayahanda menganggap anak anda sudah menjadi khalifah, maka anak anda perintahkan kepada ayah, wajib pergi berperang. Bayangkan tuan-tuan kata-kata Sultan Muhammad Al-Fatih kepada bapak dia. Wahai ayahanda, kalau ayahanda masih merasakan bahawa ayahanda masih seorang khalifah,
maka seorang khalifah wajib pergi berperang. Kalau ayahanda dah merasakan bahawa anak anda sekarang ini menjadi khalifah, menggantikan ayahanda, maka anak anda sebagai khalifah memerintahkan ayahanda pergi berperang. Tuan-tuan, bayangkan naik bulu roma kita, tuan-tuan. Dan ayah dia berjuang walaupun bukan lagi sebagai sultan. Padahal dia adalah seorang sultan. Sekarang dia adalah rakyat biasa, tetapi menjadi tentera kepada anak dia sendiri, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kekuatan ini yang kena ada, tuan-tuan. Sebab itu bila masyarakat memahami dengan siapa kita bercakap, dengan siapa kita berada sekarang, maka manusia akan menjadi hebat. Sebab itu dalam askar, dalam tentera, wujud budaya disiplin, wujud budaya kepahaman. Apabila kesepahaman ini tidak wujud dalam masyarakat, yang tua tidak memahami yang muda, yang muda tidak memahami yang tua, maka makin jauh renggangan itu. Marilah tuan-tuan, sama ada generasi X, generasi Y atau generasi Z sekalipun, mari kita bekerja sama. Kita ubah masyarakat menjadi masyarakat yang hebat, yang berpendidikan. Mudah-mudahan Division Al-Fatih menjalar dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Kalau tengok pada Facebook ni Ustaz, setiap saat masuk itu, sampai penonton kita ada masukkan filem Al-Fatih lagi. Yang dia, kalau boleh dikata ditayangkan di Malaysia ni. Filem ini telah diterbitkan Ustaz, filem Turki. Yang dia minta kita tayangkan. Dan gambar-gambarnya sekali. Tengok penonton kita ini. Antara satu soalannya sebelum kita berehat sebentar, dia kata, salam Ustaz Ridwan, dia kata, saya ingin bertanya soalan. Apa hukumnya kalau seorang tentera itu bekerja atas dasar ingin memperjuangkan negara dan Islam, jihad, tetapi beliau tidak pernah semayang? Lepas itu dia kata, saya nak Ustaz Kazim jawab. Misal Ustaz Kazim macam misal Ustaz Kazim macam Lieutenant DH. Saya tak tahulah benda DH tu. Ini saya ikut je lah Ustaz. Apa pun kita akan berehat selepas ini. Kita akan sambung bicara wara kita. Jangan ke mana-mana.